Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita di Pendakwah Teknologi. Pada bulan Februari tahun ni, 2022, saya pernah tanya anda semua, masihkah anda ingat tentang 5G? Soalan tu saya tanya dalam video saya yang bertajuk Selamatkan 5G Malaysia ataupun biarkan saja. Okey, jadi lepas saya buat video tu, saya hasilkan satu lagi video yang mana saya terangkan kenapa iPhone dan Samsung pada waktu tu tidak boleh menggunakan rangkaian 5G DNB tu. Tapi lepas tu saya dah tak ulas apa-apa topik berkaitan dengan 5G. Tapi kan, saya duk tengok komen-komen yang anda tulis, saya perasan ada ramai juga yang duk minta saya ulas cerita terkini pasal 5G tu. Maka disebabkan itu, dalam episod kali ini, saya akan berikan anda ulasan tentang perkembangan pelaksanaan rangkaian 5G ni negara kita sekarang ni. Okey, kalau anda dah lupa apa yang berlaku sebelum ni kan, mari saya tolong ulas balik apa yang berlaku sebelum ni. Jadi isu utama dah kalau kita tengok balik di antara bulan Disember ataupun bulan Januari tahun ni sampailah ke bulan Mac macam tu, dalam 3 bulan pertama tahun ni, antara isu yang paling besar adalah kita dapat lihat di mana telco-telco dan pihak kerajaan ni dia belum mencapai kata sepakat dalam kaedah nak melaksanakan 5G dekat negara kita ni. Kerajaan nak gunakan kaedah Single Wholesale Network ataupun SWN melalui Digital National Berhad DNB tu kan. Manakala pihak telco-telco pula mencadangkan untuk hasilkan satu lagi konsortium baru untuk turut sama melaksanakan 5G dekat negara kita ni. Jadi pada waktu tu telco-telco ni cakap, dia kata kami nak buat agak 5G, dalam masa yang sama hampa kerajaan hampa buatlah 5G pakai DNB tu. Kami geng telco ni tak nak pakai DNB, kami nak buat sendiri. Lebih kurang macam tu lah ya dia. Tapi akhirnya pada 16 hari bulan Mac 2022, kerajaan telah menegaskan bahawa Malaysia akan meneruskan pelaksanaan 5G melalui Single Wholesale Network. Maksudnya 5G akan terus dibangunkan oleh Digital National Berhad. Selepas mempertimbangkan beberapa model yang berbeza untuk pelaksanaan rangkaian 5G, kerajaan telah memutuskan untuk mengekalkan pelaksanaan rangkaian dan infrastruktur 5G negara yang berpandukan bekalan dan berdasarkan pemulihan kos melalui rangkaian borong tunggal ataupun Single Wholesale Network. Pada hujung bulan Mac 2022, DNB menerbitkan tawaran akses rujukan ataupun Reference Access Offer, kita panggil dia RAO tu, untuk perkhidmatan 5G. Link kepada dokumen RAO tu saya dah letak dekat video description ni, jadi anda boleh tengok dekat situ lah. Dalam dokumen RAO tu kan, dia nyatakan macam-macam. Antaranya macam terma lah, syarat lah, lepas tu perkhidmatan yang akan disediakan oleh pihak DNB dan juga kos yang akan dikenakan oleh pihak DNB untuk perkhidmatan-perkhidmatan tersebut. Pendek katanya ada harga lah dalam tu. Okey, sebenarnya kan, saya ingat bila kerajaan dah cakap yang kita akan teruskan pelaksanaan 5G ni melalui Single Wholesale Network menggunakan DNB, saya ingat selesailah semua masalah. Tapi, lepas DNB menerbitkan RAO tu, gaduh baliklah antara telco-telco ni dengan kerajaan. Okey, sebenarnya bukan gaduh tu apa pun. Telco-telco ni dia adalah tak puas hati sikit dengan beberapa kandungan RAO tu. Okey, jadi dia ada dua isu besar yang akan kita bincangkan. Isu yang pertama, harga. Okey, isu yang kedua, kerajaan dia menawarkan 70% saham DNB itu untuk dimiliki oleh syarikat-syarikat lain, termasuklah telco-telco. Jadi kalau sebelum ni kerajaan memiliki 100% DNB, tapi sekarang ni mereka hanya mahukan 30% sahaja. Kerajaan dia buat macam ni untuk elakkan isu orang kata DNB itu monopoli. Alright, jadi kita bincangkan isu harga dulu. Pihak telco ni dia tak bersetuju dengan harga yang dicadangkan oleh DNB untuk akses rangkaian. Jadi maklumat harga tu dinyatakan pada muka surat 92 dokumen RAO tu. Saya dah letak link RAO tu kan. Anda boleh buka dokumen tu dan anda boleh tengok harga dekat situ. DNB dia mengenakan caj bulanan sebanyak RM30,000 bagi setiap 1 gigabit per second bagi penggunaan 1200 gigabit per second yang pertama. Lepas tu, untuk penggunaan selepas 1200 gigabit per second tu, DNB dia mengenakan caj sebanyak RM22,000 untuk setiap gigabit per second seterusnya. Okey, jadi dalam RAO tu dia bagi satu contoh pengiraan kan. Okey, saya tahu. Kalau saya cakap sekali macam tu kan, mungkin anda tak faham tau. Jadi untuk nak bagi anda faham, saya tolong terangkan pengiraan tu. Dia macam ni. Katakanlah ada satu telco ni, dia menggunakan sehingga 1500 gigabit per second ataupun 1.5 terabit per second lah sebulan. Maka cara untuk nak kira kos yang telco tu kena bayar pada bulan tu kepada DNB adalah macam ni. Untuk 1200 gigabit per second yang pertama, jadi harga dia adalah RM30,000 untuk setiap 1 gigabit per second. 1 gigabit per second. Maka kiraan dia adalah RM30,000 tu
kali dengan 1200 gigabit per second. Jadi kita akan dapat dalam 36 juta. Itu untuk 1200 gigabit per second pertama. Kan ISP tu dia pakai 1500 kan? Jadi untuk 300 gigabit per second yang seterusnya pula, harga 1 gigabit per second tu adalah RM22,000. Maka kiraan dia adalah RM22,000 kali dengan 300 gigabit per second. Dapat 6.6 juta. Maka telco tu kena bayar RM42.6 juta untuk penggunaan bandwidth sebanyak 1500 gigabit per second ataupun 1.5 terabit per second sebulan. Jadi inilah yang telco tu kata mahal. Malah bapa internet Malaysia, saya rasa mungkin ramai kenal, Dr. Muhammad Awanglah. Beliau sebelum ni merupakan bekas CEO jaring. Beliau juga menyatakan yang harga yang dikenakan oleh DNB tu memang agak mahal. Jadi kalau kita kira balik kan, DNB dia mengenakan charge sebanyak RM30 bagi setiap 1 megabit per second. Kan RM30,000 untuk 1 gigabit. Jadi kalau RM30, 1 megabit per second lah. Untuk sebulan tau. Jadi Dr. Awanglah bagi tahu, nilai itu adalah jauh lebih mahal daripada harga mandatory yang ditetapkan oleh SKMM, iaitu sebanyak RM7 bagi setiap 1 megabit per second. Harga yang RM7 bagi 1 megabit per second tu, SKMM dah tulis dalam Mandatory Standard on Access Pricing ataupun MSAP. Link ke dokumen MSAP tu pun saya dah letak dekat video description ni. Jadi itulah dia isu yang pertama. Mahal. Okey, sebenarnya kan, saya pun agak confused juga sikit tau. Sebab sebelum ni, kerajaan cakap, dia kata, harga akses 5G ni adalah sebanyak 20 sen bagi setiap gigabyte. Saya telah dimaklumkan bahawa proses penetapan harga 5G tersebut hampir dimutamatkan dan ia amatlah berbeza dan jauh lebih rendah berbanding kos bagi setiap gigabyte 4G oleh syarikat telekomunikasi. Saya juga difahamkan bahawa DNB akan mengenakan charge kurang dari 20 sen bagi setiap GB ataupun gigabyte. Jadi saya masih tak nampak lagi tau, macam mana 20 sen untuk setiap 1 GB tu, dia boleh jadi sampai 30,000 untuk setiap 1 GB per second. Saya duk kira-kira macam tak dapat agak. Jadi disebabkan itu, saya nak buat satu kuis. Saya akan bagi dekat anda satu free smartwatch untuk sesiapa yang boleh tunjukkan yang mana yang lagi mahal. 20 sen untuk setiap 1 GB ataupun RM30,000 untuk setiap 1 gigabit per second. Jadi tuliskan jawapan dan penjelasan anda dekat video description ni. Siapa yang betul dulu akan dapat satu smartwatch. Tadi kita bincangkan pasal isu harga. Sekarang kita bincangkan pula isu kerajaan menawarkan 70% saham DNB kepada pihak lain yang berminat. Seperti yang diputuskan oleh Jemaah Menteri, kerajaan akan menawarkan sehingga 70% daripada ekuiti Digital Nasional Berhad ataupun DNB kepada pengendali rangkaian mudah alih ataupun MNO yang komited kepada perjanjian akses untuk perkhidmatan borong. Telco-telco ni dia tak bersetuju dengan perkara ni. Okey, mai saya tolong terangkan bagi anda lagi faham kenapa yang telco-telco ni tak setuju. Sebelum ni, DNB adalah 100% milik kerajaan di bawah Kementerian Kewangan, maksudnya MOF kan. Jadi sekarang ni kerajaan menawarkan 70% saham DNB itu kepada pihak-pihak lain. Jadi pihak-pihak lain ni dia bukan hanya telco-telco semata-mata. Maksudnya syarikat-syarikat lain pun boleh beli saham DNB ni. Jadi maksudnya 70% itu nanti akan terbahagi antara telco-telco dan juga syarikat-syarikat lain. Yang mana kita tak tahu lagi siapa. Yang saya duk baca berita, saya nampak buat masa sekarang ni ada 9 syarikat yang ditawarkan pegangan dalam DNB tu. Jadi inilah yang telco-telco tak nak. Jadi menurut satu berita yang disiarkan di Reuters pada 20 Mei 2022, baru lagi, kumpulan CDMU, Celcom, Digi, Maxis dengan U-Mobile ni, mereka mahukan siap-siap 51% pegangan dalam DNB tu. Maksudnya mereka mahu menjadi pemegang saham majoriti. Mereka nak ada kuasa majoriti dalam DNB tu. Jadi kalau kita kirakan balik apa yang telco-telco ni cadangkan, 51% saham DNB adalah milik CDMU. Tak macam mana mereka bagi, kita tak tahulah. 30% pula adalah milik kerajaan. Lepas tu yang 19% baki tu barulah bagi dekat syarikat-syarikat lain. Jadi kalau telco-telco ni memiliki 51% kuasa dalam DNB tu, maka apa sahaja yang nak dijalankan oleh DNB
perlu mendapat persetujuan telco-telco. Jadi kalau nak buat satu-satu benda, contohnya kan, kalau undi dalam mesyuarat, kalau majoriti kata tak mau, maka tak boleh nak buat lah benda tu. Jadi saya duk fikir tau, dari kerajaan nak bagi 51% DMB tu kepada telco-telco, baik kerajaan jual terus DMB tu kepada telco-telco. Lepas tu suruhlah mereka buat 5G tu sampai habis. Lagi senang. Jimat masa, jimat tenaga, kerajaan tak payah nak kuning kepala fikir semua benda tu. Biar mereka pergi settle semua. Betul tak? Okey, tapi pada 23 hari bulan Mei, dalam satu berita yang disiarkan oleh Soya Cincau, Kementerian Kewangan dia menolak cadangan telco-telco untuk memiliki saham majoriti DNB. Kerajaan cakap, dia kata telco-telco ni dia ada sampai 30 Jun 2022 ni saja untuk join DNB. Kalau tak, kerajaan akan teruskan pelaksanaan 5G tanpa mereka. Jadi itulah dia berita tentang 5G sehingga bulan Mei tahun 2022 ni. Jadi kita tunggulah sampai hujung bulan Jun untuk nak tengok sama ada pihak telco-telco ni akan menawarkan servis 5G melalui DNB ataupun tidak. Okey, daripada segi rangkaian 5G, dekat kawasan rumah saya ni masih berfungsi lagi lah 5G Yes tu. Saya duk test jalan je lah. Saya pun ada register untuk satu postpaid TM Unify sebab nak test 5G mereka lah. Sebab sebelum ni TM cakap, dia kata awal tahun ni mereka nak bagi servis 5G. Tapi saya duk tunggu tau, daripada Disember 2021 sampai sekarang, dah nak masuk dekat setengah tahun dah, tak keluar pun signal 5G dekat telefon Xiaomi saya tu bila saya duk pakai Unify. Tak apalah, tunggulah. Lepas tu kalau anda tertanya-tanya, bila kita boleh gunakan 5G pada semua telefon-telefon yang menyokong 5G, contohnya macam iPhone semua tu, nampak gayanya macam lambat lagi lah. Doa je lah. Okey, sampai sini dululah episod kali ni. Sekiranya video ni bermanfaat untuk anda, maka janganlah lupa untuk nak like dan juga subscribe kepada Pendakwah Teknologi kalau belum subscribe lagi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.